Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan tadabbur surah Abasa. Baiklah, kita mulakan dengan kedudukan surah. Surah Abasa merupakan surah ke-24 yang diturunkan dan diturunkan selepas surah An-Najm. Mengikut urutan mushaf Al-Quran, surah Abasa adalah surah yang ke-80. Surah sebelumnya pula adalah surah An-Nazi'at. Dan surah Abasa merupakan surah Makkiyah. Jadi, apakah maksud Abasa? Maksud Abasa adalah yang bermasam muka. Surah ini diturunkan selepas Nabi Muhammad SAW bermasam muka dan berpaling daripada seorang sahabat baginda, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kerana pada ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang menyantuni dan berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Berikut adalah hadis asbabun nuzul bagi surah Abasa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau telah berkata, telah diturunkan Abasa wa Tawalla, iaitu surah Abasa disebabkan oleh Ibni Ummi Maktum, seorang buta yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk." Sedangkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pembesar-pembesar musyrikin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya untuk menghadap kepada mereka untuk berdakwah. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, "Apakah tuan melihat sesuatu yang tidak kena pada apa yang saya katakan?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Maka kerana reaksi baginda inilah ayat ini diturunkan. Riwayat At-Tirmizi, hadisun sahih. Para anbiya itu maksum. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, namun baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah tidak suka akan Abdullah radhiyallahu taala anhu. Cuma ketika itu baginda menyangka Abdullah datang mengganggu baginda dan boleh datang pada waktu lain. Baginda juga tidak tahu bahawa Abdullah seorang yang buta. Namun baginda berbuat demikian, iaitu bermasam muka, kerana baginda sedang menyantuni dan berdakwah pembesar-pembesar musyrikin. Abdullah pula tidak tahu bahawa baginda sedang bersama pembesar-pembesar musyrikin kerana beliau seorang yang buta. Sesungguhnya perkara yang berlaku ini ada hikmahnya. Kita akan lihat bersama pengajarannya di akhir nanti. Seterusnya, mari kita lihat latar belakang surah Abasa, iaitu penerangan mengikut kumpulan-kumpulan ayat. Baiklah, yang pertama ayat 1 hingga ayat 12 yang mengisahkan tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur kerana berpaling daripada sahabat baginda yang buta. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai peluang yang sangat besar untuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, kerana sebelum ini mereka hanya mengejek dan menghina baginda. Namun Allah menegur di dalam ayat 5 hingga ayat 7 bahawa baginda bersungguh melayani pembesar-pembesar Quraisy, walhal mereka tidak berhajat lagi dengan Al-Quran, dan bukan salah baginda jika mereka tidak mahu mengikuti ajaran baginda. Adapun di dalam ayat 8 hingga 10, Abdullah radhiyallahu taala anhu datang dalam keadaan yang ingin tahu tentang ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda berlengah-lengah melayaninya. Allah menegur baginda supaya tidak berbuat sedemikian lagi. Kemudian ayat 13 hingga ayat 16 menceritakan tentang keagungan Al-Quran. Al-Quran itu tinggi darjatnya dan Al-Quran dipelihara oleh malaikat-malaikat yang menjaganya di Lauh Mahfuz. Ayat 17 hingga ayat 23 pula menceritakan tentang hakikat Quraisy di hadapan baginda. Mereka lalai dan leka serta lupa akan hakikat penciptaannya yang kerdil dan hina. Allah Maha berkuasa ke atas makhluknya
untuk menghidupkan dan mematikan. Ayat 24 hingga ayat 32 pula menerangkan pentadbiran Allah terhadap alam ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat rezeki terutamanya makanan kepada manusia dan haiwan ternakannya untuk kelangsungan hidup. Berikut adalah antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, iaitu hujan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayur-sayuran, zaitun, kurma, taman-taman yang hijau subur, pelbagai buah-buahan serta bermacam jenis rumput. Yang terakhir, ayat 33 hingga ayat 42. 10 ayat terakhir ini menceritakan tentang benarnya kiamat. Begitu dahsyat hari kiamat sehingga digambarkan semua orang bertempiaran lari tanpa mempedulikan orang lain, termasuk saudaranya, ibu bapanya, serta isteri dan anak-anaknya. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Namun, wajah orang-orang yang beriman dan bertakwa itu berseri-seri. Mereka ceria, tertawa riang. Mereka tenang kerana merasai keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri mereka. Manakala orang-orang kafir pula menyesal dan sedih kerana setiap peluang di dunia ini disia-siakan. Mereka gelisah kerana memikirkan azab yang bakal dihadapi oleh mereka. Baiklah, ada beberapa pengajaran yang kita dapat daripada surah At-Takwir ini. Yang pertama, adab berdakwah. Kita hendaklah tidak memilih orang untuk didakwah. Kita juga hendaklah tidak tertumpu kepada keluarga dan kawan-kawan sahaja, tetapi berdakwahlah kepada semua orang. Yang kedua, hormat dan sayang akan Nabi kita. Semua Nabi adalah maksum, iaitu terlepas daripada melakukan dosa. Hormati dan sayangilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kerana telah mengajarkan kita agama Islam sehingga ke hari ini. Yang ketiga, Al-Quran itu petunjuk agung. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang berisi peringatan serta penerangan tentang perkara taat untuk dilakukan dan perkara ingkar untuk ditinggalkan. Alhamdulillah, kita sudah tamat tadabbur surah Abasa. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.